Bertemu kembali. Sejak 2010 hingga 2019, motosikal mencatatkan peratusan kematian tertinggi dalam kemalangan jalan raya dengan kadar kematian mencapai 59%. Malah data terkini dari 2021 sehingga Ogos 2023 juga menunjukkan penunggang motosikal masih lagi menjadi mangsa utama. Tidak kira sama ada kemalangan itu berpunca daripada penunggang motosikal atau sebaliknya. Justru sebagai penunggang motosikal, apa yang boleh dilakukan bagi mengurangkan angka korban ini? Laporan seterusnya bersama wartawan Muzamil Abdullah di Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS. Sebagai penunggang motosikal, umum diketahui golongan itu merupakan yang paling terdedah dengan bahaya ketika berada di atas jalan raya. Mana tidaknya, motosikal umumnya bersifat terbuka dan hanya mempunyai dua roda. Sekalipun penunggang motosikal terlibat dalam kemalangan yang bukan berpunca daripada penunggang itu sendiri, kecederaan atau kematian terhadap penunggang hampir pasti berlaku. Pengurus pasukan Pro-R MIROS Aizat Syazwan Amir berkata, daripada jumlah peratusan kemalangan melibatkan motosikal, 80% berpunca daripada sikap manusia. Bagi mengurangkan peratusan ini, MIROS telah memperkenalkan kursus penunggangan selamat ataupun defensive riding course khas untuk penunggang motosikal yang ingin mempelajari teknik-teknik yang dapat membantu mereka mengurangkan risiko kemalangan ketika menunggang. Motosikal ni sangat vulnerable, sangat terbuka dengan ancaman sebab dia dua roda. Bila bergerak, baru motosikal tu tegak. Itu istilah dia. So, kalau dia kurang memahami teknik selamat, dia akan lebih cenderung untuk melakukan satu tindakan manuver ataupun mencilok lah, orang kata bahasa motosikal, yang dengan keadaan yang berbahaya dan teknik yang kurang selamat. Menerusi kursus ini, Aizat berkata peserta akan didedahkan dengan pelbagai ilmu kawalan motosikal seperti kaedah mengambil selekoh, penggunaan brek yang betul, posisi menunggang, mengenal pasti risiko, kaedah menunggang di lebuh raya serta di jalan sesak. Peserta juga diajar mengenai kaedah penjagaan, pemeriksaan dan penyelenggaraan asas motosikal, antaranya berkaitan minyak hitam, tayar, rantai, gegancu atau sprocket serta alas brek atau brake pad. Selain itu, beliau menjelaskan pasukan Pro-R MIROS juga akan mengajar peserta mengenali kategori-kategori motosikal dan teknologi yang disediakan seperti sistem brek cegah kunci atau ABS dan sistem kawalan cengkaman traction control. Kalau kita tengok tadi kita ada demonstrasi iaitu brek berhenti. Dekat kon kan, dekat litar brek berhenti. Brek berhenti itu salah satu teknik untuk kita menghadapi laluan sesak. Apabila kita menghadapi laluan sesak, motosikal akan melalui di tengah-tengah kenderaan, di mana ada setengah-setengah saiz tu agak kecil dan memerlukan motosikal perlu membuat satu tindakan berhenti dan tindakan itu tidak perlu untuk menurunkan kaki kita. Jadi kita kena imbang dan brek di dalam celah-celah orang kata laluan sempit. So itu salah satu teknik. Dan seperti mana slalom, demonstrasi slalom, ujian slalom ataupun latihan slalom adalah untuk kita nak mengawal motosikal kita, terutama laluan sesak juga. Kebanyakannya laluan sesak bila kita kena orang kata sentiasa mungkin bersedia untuk mengubah haluan jika perlu. Kalau kita tak buat pemeriksaan berkala berkaitan dengan enjin motosikal, contohnya macam minyak enjin, berkurangan enjin akan rosak. Lama-kelamaan akan rosak minyak. Kalau ni enjin kurang minyak, akan rosaklah enjin tu lah. Kalau macam rantai ke apa ni, kita buat pemeriksaan bulanan. Kursus penunggangan selamat kendalian MIROS ditawarkan dengan 3 jenis kursus dengan tahap kebolehan berbeza, bermula dengan kursus asas, kursus pertengahan dan kursus lanjutan. Bagi kursus lanjutan, MIROS sedang merangka modul bersesuaian bersama litar antarabangsa Sepang, di mana peserta akan mempelajari kaedah penunggangan dan kawalan motosikal yang lebih terperinci seperti mengambil selekoh dengan darjah kecondongan yang lebih rendah serta menunggang di atas permukaan licin.
Kursus yang kita ada setakat ni kita bermula dengan kursus refresher ataupun basic defensive riding course, di mana setiap peserta akan mendapat sijil penyertaan defensive riding, dan kita ada juga kursus untuk menjadi seorang jurulatih defensive rider, di mana dia akan mendapat sijil kejurulatihan macam mana yang kita dah buat sebelum ni dengan syarikat prasarana, di mana jurulatih yang dipilih akan menjadi jurulatih kepada syarikat berkenaan. Aizat menjelaskan sejak kursus ini diperkenalkan, Myros telah menerima penyertaan yang amat menggalakkan terutama dari syarikat-syarikat swasta. Ini kerana ramai di antara kaki tangan mereka memilih motosikal sebagai medium pengangkutan utama untuk berulang-alik dari tempat kerja ke rumah masing-masing, selain menjadikan dunia dua roda sebagai hobi mereka. Aizat juga berkata ilmu yang dipelajari bukan sahaja dapat dipraktikkan ketika menunggang motosikal, tetapi turut terpakai semasa menggunakan kenderaan lain. Kerana matlamat utama kursus ini adalah memastikan pengguna jalan raya sentiasa berada dalam keadaan selamat untuk diri sendiri serta kepada pengguna jalan raya yang lain. Memang bagi ada setengah orang mungkin merasakan ianya tidak perlu apabila dia mengatakan dia dah mempunyai pengalaman menunggang ataupun memandu berpuluh tahun. Tetapi walaupun umur dan tempoh pemilikan lesen tidak menggambarkan kemahiran seseorang dalam mengendalikan motosikal ataupun kereta, dengan kelas-kelas seperti defensive riding, advanced riding ataupun driving, itu sendiri yang menjadikan kita lebih baik, lebih selamat. Walaupun kursus tunggangan selamat motosikal yang dilakukan oleh Myros ini tidak wajib diambil oleh rakyat Malaysia, namun bagi mereka yang berminat untuk mengambil kursus tunggangan selamat ini, ianya sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk menjadi lebih selamat ketika memandu ataupun menunggang di jalan raya. Saya Muzammil Abdullah, Bernama TV.